Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di surau kita. Untuk kita sambung muka kita telah lalu daripada tafsir surah Al-Baqarah, di mana kita pada sesi yang lepas telah masuk pada ayat yang ke-137 saya itu. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya. Sekiranya mereka beriman seperti mana kamu beriman dengannya, maka mereka akan beroleh petunjuk. Ya. Dan sekiranya mereka engkar ataupun enggan, maka sesungguhnya mereka dalam perpecahan. Fa innama hum fi shiqaq. Ya. Dalam konteks Yahudi dan Nasara, Yahudi kata mereka lah yang terbaik, Nasara pula kata mereka yang terbaik. Ya. Di mana merujuk kepada ayat sebelum ini, di mana mereka berkata wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Yahudi kata mu jadi Yahudi, mu akan boleh petunjuk, because agama ini adalah agama yang terbaik. Nasara pula berkata begitu, masuk Nasrani, ya. Nasara tu nama orang lah, ya. Orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, ya. Nasara orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani kata masuk Kristian, jadi Nasrani atau Nasara. Nescaya kamu beroleh petunjuk, because ini adalah agama yang terbaik. Tapi Allah Ta'ala kata, Qul bal millata Ibrahim hanifa. Dua-dua tu tak betul. Dakwaan semata-mata. Yang betul ialah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Agama Nabi Ibrahim yang hanif, dan dia bukanlah di kalangan orang-orang yang musyrik. Sebab itu terbaik, kerana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim diikuti oleh nabi-nabi selepas daripadanya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kesyirikan di samping hak lain-lain lah. Tapi number one ialah agama ini bersih daripada kesyirikan kepada Allah. Maka dia adalah the best agama, religion, dibandingkan dengan kedua-duanya. Yahudi ada kesyirikan tertentu, Nasara pun ada kesyirikan tertentu. Ya. Jadi fa innama hum fi shiqaq, merujuk pada ayat sebelum pada inilah. Ini kata dia bagus, ini kata dia bagus. Allah Ta'ala kata mereka hanya dalam shiqaq, dalam perpecahan, dalam perbalahan. Masing-masing klaim, masing-masing terbaik. Padahal tak terbaik pun. Oh, ada nyamuk. Patut gatai, nyamuk gigit. Dari luar. Hujan-hujan ni kan. Fasayakfikahumullah. Allah Ta'ala peringat balik, mereka semua akan diberi balasan oleh Allah. Wa huwas samiul alim. Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia pun nak kata apa, biar depa. Fasayakfikahumullah. Allah Ta'ala akan mencukupkan bagi mereka. Yang ni cukup belakalah dari sudut dalil-dalilnya. Kat dunia ni Allah Ta'ala dah tunjukkan kepada mereka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ada agama yang benar, dan di akhirat nanti mereka akan diazab oleh Allah. Ya.
Awak. Baik. Malam ni kita nak masuk yang khususnya, itulah ayat 138 di mana kata Allah sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah. Apa makna sibghatallah? Dinullah, agama Allah. Sibghah ni asal makna dia celupan. Kita ambil benda, kita celup. Dalam air ke, dalam apa-apa lah ya, yang jenis liquid, celup. Itu disebut sebagai sibghah. Baju yang dicelup warna, color merah, color kuning, itu disebut sebagai saubun masbuh. Baju yang dicelup dengan warna-warna tertentu. Sibghah ni makna celupan. Tapi ahli-ahli tafsir, sebahagian daripadanya mentafsirkan sibghah di sini, ataupun sebahagian besar daripada mereka mentafsirkan sibghah di sini ialah dinullah, agama Allah. Syariatullah, syariat Allah. Merujuk kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Agama Islam ni lah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Manakah yang lebih baik di kalangan agama-agama lain melainkan agama yang Allah Taala turunkan. Pasal agama ni agama Allah. Itulah yang terbaik. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Ya. Wa nahnu lahu abidun, dan kami baginya, yakni bagi Allah Subhanahu Wa Taala, abidun, orang-orang yang menyembahnya. Ya, ayat ini pendek tapi mempunyai makna yang amat luas sekali. Di mana agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama yang terbaik. Ya. Dan dalam ayat yang lain selepas ini ada juga Allah Taala kata innad dina indallahil Islam, adalah agama di sisi Allah itu ialah Islam. Hak turun daripada Allah semua Islam. Ya, jangan ingat Islam ni hanya agama Nabi Muhammad SAW. Hak kita duk anuti sekarang. Tapi hak sebelum-sebelum pada ini, yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum ini juga adalah Islam. Kerana asal agama Allah saja Islam. Asal Islam saja agama Allah. Ya. Dalam konteks ayat ni pun sama. Sibghatallah, ia adalah wahyu dan agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang terbaik lagi, ya. Dan kita boleh lihat bahawa agama ini dari segala sudut memang yang terbaik, ya. Sebab itu ulama-ulama kita dalam konteks kontemporer, contohnya Qardawi, dia ada buku yang menjelaskan tentang kelebihan Islam berbanding agama-agama lain. Pasal sibghatullah, dinullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya. Wa man ahsanu minallahi dinan. Mana ada lagi agama lebih baik daripada agama Allah? Pasal dia turun daripada Allah. Allah yang menciptakan manusia. Mestilah dia lebih tahu apa yang manusia perlukan dan kehendaki, ya. Dan ada banyaklah ciri-cirinya. Ya. Antara buku yang saya baca yang ditulis oleh Qardawi dalam bab ni, Islam adalah the best religion, merujuk kepada ciri-ciri dan keistimewaan yang ada banyaklah kelebihannya. Ya. Agama Islam ni agama yang syumun. Dia panggil asyumuliyah ataupun syumuliyatul Islam, agama yang menyeluruh. Dia ajar belaka pada kita. Aspek dunia pun dia ajar, aspek akhirat pun dia ajar. Ya. Kerana kita nak hidup kedua-duanya. Ya. Dunia macam-macam lah dia ajar. Ya. Aspek kerohanian, ibadat yang kita lakukan, Allah Ta'ala suruh kita sembah dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku. Umumnya begitu. Kemudian Allah Ta'ala turun perintah semayang. Banyak kali dalam Quran Allah Ta'ala turun perintah semayang. Dalam surah Al-Baqarah saja ada 3 tempat. Wa aqimus salah wa atuz zakah, wa aqimus salah wa atuz zakah. Tapi Allah Ta'ala tak suruh saja, dia ajar one by one. Betul tak? Di samping dicontohkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, semayang macam aku semayang. Ya.
Sebab itu kita lihat, di mana-mana tempat, semayang sama saja. Betul tak? Kau beza? Oh, beza pasal kita ni Syafi'i. Kat Mekah tu Hambali. Ya tak? Dekat Afrika seperti Sudan, Eritrea, Djibouti, lain pasal mereka Maliki. Ya tak? Dekat India, Pakistan, lain pula. Dia Hanafi. Mana ada lain, sama saja. Memanglah ada pendapat-pendapat tertentu yang tidak sama. Tapi kita tengok macam sama aja. Ni hak paling dekat kita di Imam Ba'udah. Imam satu dia tu, Ustaz Muji tu, daripada India. Tapi saya lama juga semayang di belakang beliau. Sama saja, tak ada beza pun. Ya tak? Kita akad takbir, dia pun akad takbir juga. Kalau dia masuk-masuk semayang tasyahud tu, tahiyat tu, tak ada lah. Ya tak? Saya tengok dia ambil wuduk sama macam saya juga. Saya dulu masa di UAE, kita ada ramai kawan. Kerana UAE ni antara universiti yang mempunyai student-student yang kita sebut sebagai international student. Jangan sebut foreigners. Kalau sebut foreigner dia marah. Ataupun tak berapa comel lah. Foreigners ni makna orang asing. Foreign student, student asing, tak berapa comel lah. Kita panggil international student, bagi standard tinggi sikit. Ya tak? Kita ada ramai kawan-kawan daripada negara yang berbeza-beza. Hatta saya secara personal pun, saya di UAE memang berkawan ramai orang luar-luar tu. Orang Melayu ni kawan juga, bukan tak berkawan, tapi puak-puak tu kita berkawan juga. Hatta kawan-kawan kita ada daripada Turki, ya. Ada daripada Australia, ada juga dulu seorang, saya lupa nama dia. Tapi tak banyak lah, daripada Europe tak banyak. Yang banyak daripada macam tanah Arab lah, belah-belah ya, Saudi ramai juga, Mesir tak ramai, Yaman pun tak ramai. Tapi kalau Sudan ramai, Eritrea ramai, Djibouti ramai. Ya. Kita tengok sama saja dia, wuduk, ambil air semayang. Adalah benda puruk-puruk tu, tapi the rest ataupun secara umumnya sama saja, tak ada beza pun. Mazhab mana-mana sama je. Ya, Islam ni satu aja. Mazhab ni hanya teori dalam pokok-pokok furuk saja. Ya tak? Semua ambil wuduk baca bismillah, tapi bismillah kita kata sunnah. Depa kata wajib, dah ada sebarang kata lagi tidak sunnah. Tu je. Kalau wuduk, ya tak? Kita basuh kepala 3 kali, dia basuh kepala sekali. Sama-sama basuh kepala. Ya. Tak ada beza lah. Semayang, kita angkat takbir, dia pun angkat takbir juga. Mungkin tepak tangan dia tu bezalah dengan kita. Ya tak? Tapi secara umumnya tak ada beza juga. Pasal kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, angkat tangan masa takbiratul ihram pun bukannya satu pendapat. Kurang-kurang ada 4 pendapat. Adalah satu yang paling standard yang dianggap sebagai inilah pendapat dalam mazhab yang disebut sebagai muktamad. Macam mana angkat takbir muktamad mazhab Syafi'i? Number 1, hok the highest lah, hok muktamad sekali, hok paling standard. Macam mana angkat takbir? Hok lain-lain tu boleh, tapi dia hok tidak muktamad lah, tidak standard lah. Dan mungkin di sisi mazhab lain hok tu standard, tapi mazhab Syafi'i tak dianggap sebagai standard, tak dianggap sebagai hok paling muktamad lah. Macam mana tu angkat takbir kalau semayang? Sudah. Kata mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang ada 4 pendapat, tapi satu je yang dikira sebagai inilah mazhab, kerana dia yang paling muktamad. Mana? Macam mana tuan-tuan angkat takbir? Bagi demo sikit. Macam mana? Tak, maksud saya Allah Akbar dengan angkat tangan tu, bukan letak kat mana tangan tu. Mana nak angkat dulu kau, nak takbir dulu kau, angkat sambil takbir kau. Satu sudut lah saya ambil. Sebenarnya dia ada beberapa sudut. Satu sudut kita nak takbir dengan angkat tangan tu macam mana? Satu sudut lagi tangan tu berada di mana? 2 sudut lah sekurang-kurangnya. Tapi saya kira hak mula-mula tadi. Angkat tangan takbir hak mana dulu, hak mana kemudian? Kau sama-sama angkat, sama-sama turun. Kau macam mana? Seiring. Macam mana seiring? Ada mazhab Syafi'i tu. Cara angkat tangan tu mazhab Syafi'i dah tu. Cuma Allah tu panjang. Allah Akbar pendek aja. Dia ada beberapa bentuk sebenarnya. Pertama, angkat tangan dengan Allah Akbar tu mana dulu, mana kemudian? Ataupun adakah ia bersama-sama ke macam mana? Yang kedua, tangan tu letak kat mana?
Yang ketiga, Allah Akbar tu panjang ke pendek? Pak Haji kata angkat tangan tu, itu betul mazhab Syafi'i. Jadi imam tu layak lah. Tapi Allah Akbar panjang tu, itu tak mazhab Syafi'i tu, ataupun bukan hak standard sekali tu. Allahu Akbar ada jadi. Mazhab Syafi'i Allahu Akbar. Ya. Sama-sama sebut, sama-sama angkat tangan. Sama-sama habis sebut, sama-sama jatuh tangan. Sebut pula pendek. 2 harakat je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Number 1. Mazhab Syafi'i ada lagi 3-4 bentuk. Dia panggil 3-4 wajah, 3-4 qaul. Tapi kalau dia anggap sebagai mazhabnya, itulah. Jadi kalau tuan-tuan masuk takbir, Allahu Akbar. Kira mazhab Syafi'i lah. Separuh lagi belum tentu lagi. Tangan tu letak di mana? Tangan antara bahu dan telinga sini. Bukan gitu juga. Biasa je. Tapi di tengah-tengah. Bahu dengan telinga ni. Gitu. Kalau kita gitu kat gitu. Ukuran dia. Tapi gitulah. Allah. Tuan-tuan, Allahu Akbar tangan kat bahu. Itu tidak standard mazhab Syafi'i. Itu bukan mazhab Syafi'i. Masih dalam mazhab Syafi'i sebab ada ulama Syafi'i yang kata sunnah begitu. Tapi dalam mazhab lain itulah paling standard. Tapi nak cerita dalam mazhab Syafi'i lah kita cerita ni kan. Antara telinga dan bahu. Antara bahu pun boleh juga. Kat bahu pun boleh juga. Ada hadis Nabi kat bahu. Kat telinga boleh juga. Tangan telinga ada je orang takbir gitu. Kan? Letak dulu tangan. Allahu Akbar. Letak dulu tangan baru takbir tu tak standard lah tu. Tapi nak cerita tangan dia letak tu kan. Setuh telinga lagi. Boleh aja. InsyaAllah dapat pahala juga. Sebab dia angkat tangan. Tapi itu bukan standard mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i antara telinga dan bahu. Kerana dia gabung dua. Hadis bahu dengan hadis telinga, dia gabung dua-dua. Dia kata di tengah-tengah antara keduanya. Tiga-tiga boleh buat. Di bahu boleh buat. Di telinga boleh buat. Di tengah-tengah itulah mazhab Syafi'i. Jadi kalau tuan-tuan buat Allahu Akbar. Perfect eh? Sama-sama sebut Allahu Akbar, sama-sama tangan naik. Sama-sama habis sebut Allahu Akbar, sama-sama turun tangan. Dan tangan tu berada di antara bahu dan telinga. Dapat standard mazhab Syafi'i. Itu orang kata mazhab Syafi'i itu. Mazhab Syafi'i maksudnya pendapat yang paling diangkat lah. Number 1 punya pendapat. Tapi kalau tuan-tuan buat hal lain pun, walaupun kita kata ini bukan mazhab Syafi'i atau pendapat yang tidak standard, tidak muktamad atau seumpamanya, masih ada ulama Syafi'i yang berpendapat begitu. Bahkan dalam mazhab lain, itulah yang muktamadnya. Jadi, ya, agama ni di luar dalam hal macam ni, tak ada masalah pun. Tapi, ada kata kita mazhab Syafi'i, kena tahulah mazhab Syafi'i itu macam mana. Kalau takbir, begitu. Baru cerita takbir, tak cerita lain lagi tu. Ya. Saya memang tak khusus mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Orang nak cakap mazhab Syafi'i tak usah kelentongan saya lah. Ya. Dan saya dapati ramai juga di kalangan, unfortunately lah, sedih sekali, atau ustaz-ustaz ke pendakwah ke, kadang-kadang cakap je lebih mazhab Syafi'i tu. Kadang tak Syafi'i mana pun. Dan dalam pasaran hari ni saya tahu, bukannya lah ibadat, dalam muamalah hak mana hak Syafi'i, hak mana hak tidak Syafi'i. Sebab kita belajar. Bukan belajar biasa-biasa, peringkat sekolah ke, peringkat degree, peringkat masters. Ya. Tapi nak cerita begitu. Ala kulli hal, kita ni bukan jenis taksub mazhab. Sebab kita tahu realitinya kita banyak dah ambil daripada mazhab lain. Mazhab Syafi'i juga, tapi pendapat yang tidak kuat. Tapi menurut mazhab lain, kuat. Ya. Kerana dalam banyak hal, tuan-tuan, kalau kita nak ambil semua standard, dalam bab semayang, bolehlah tuan-tuan ambil standard, pasal tak ada apa masalah. Ya tak? Bolehlah Allahu Akbar. Dapat hak standard sekali, insya-Allah hak sunnah sekali, dapat pahala. Paling banyak sekali insya-Allah. Bukan begitu lah kita kata kan. Ya. Tujuan ulama angkat pendapat yang paling bagus tu untuk memastikan ia lebih sunnah dan lebih menepati syarak. Itulah tujuan dia, bukan saja nak buang masa. Ulama kita ni dia nak kaji hak mana hak the best. Hak paling al-aqrab wal ashbah ila sunnah was syara'i, paling dekat, paling rapat, paling tepat dengan sunnah dan syariat. Tu depa ni saring pedulu sampai hari ni duk saring dapatlah pendapat yang sedemikian. Ya.
Tak apalah kan. Kalau kita boleh amalkan yang the best itu, yang muktamad itu terbaik. Terbaik. Especially dari sudut ibadat. Kerana ibadat ni tak ada kena-mena dengan orang lain. Kita dengan Tuhan. Lagi bagus kita buat hak the best tu, insya-Allah lebih disukai dan diredai Allah, dan mudah-mudahan lebih berpahala lah. Kita beramal pun lebih selesa jika kita beramal dengan ilmu lah. Ya tak? Ni kalau cek belakang takbir ni, bukan mazhab Syafi'i belakang tu. Mazhab Syafi'i hak tak kuat lah. Mungkin kuat dalam mazhab lain, tapi mazhab Syafi'i dia tidak kuat. Dan dia tidak dianggap sebagai mazhab Syafi'i. Hak mazhab Syafi'i ni, hak ni, Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i ada banyak pendapat. Pendapat nombor satu tu, itulah dikatakan mazhab Syafi'i. Ya? Kita kata, ni mazhab Syafi'i, ni mazhab Syafi'i. Mana pendapat terbaik lah. Ya? Ibadat mungkin tak ada isu. Tapi dalam hal-hal yang lain, kadang-kadang kita tak ambil hak muktamad pun. Saya contoh bagi paling senang tuan-tuan. Saya bagi contoh hak paling tuan-tuan nak faham. Dulu ada isu, ada member tu kahwinkan. Mufti yang kahwinkan tu. Mufti yang kahwinkan. Artis tersohor negara dulu, siapa? Tak sebut nama. Sebab nama tu tak penting. Berlaku kat atas siapa juga tidak penting. Yang penting isu ni ada signifikannya yang tersendiri. Di mana kita tak payahlah nak kalut-kalut sangat benda-benda seumpama ini. Memanglah mazhab Syafi'i kata tidak sah. Mazhab Syafi'i hak number 1 tu. Tapi ada lagi pendapat kedua, pendapat ketiga yang kata sah. Yang mana di semazhab lain the best. Ataupun yang terbaik juga. Apa isunya? Member tu kahwin, juru nikah pergi kata. Juru nikah ni bukan macam calang. Mufti. Aku nikahkan di kau sekian. Member tu pun jawab, aku terima. Aku terima. Tak ada nikahnya. Tak tahu. Tak pernah dengar gitu. Tahun lepas. Kan agak kecoh juga. Jadi ada ramai jugalah dan sebagainya adalah figure-figure yang dianggap sebagai tokoh besar juga. Dia kata tidak sah. Pasal dia kata ini bukan standard mazhab Syafi'i. Ini bukan mazhab Syafi'i. Mazhab lain. Majoriti kata sah. Cuma mazhab Syafi'i hak paling standard kata tidak sah. Tapi mazhab Syafi'i hak bawah lagi dia kata sah. Hak tidak kuat lah. Di sisi mazhab Syafi'i dia tak kuat pendapat tu. Pendapat kuat, hak dianggap sebagai mazhab. Mazhab Syafi'i tidak sah. Memang tak sah. Ya. Tapi boleh tak kita ambil pendapat mazhab Syafi'i yang kedua, ketiga yang kata sah ni, yang tak kuat dalam mazhab Syafi'i, tapi di mazhab lain kata sah dan kuat? Boleh tak? Boleh lah. Pasal dalam banyak hal tu, tambah dalam munakahat pun, kita ada ambil hak tak muktamad pun, hak tak standard pun. Contoh yang saya bagi paling senang. Contoh apa? Mazhab Syafi'i tuan-tuan, syarat kepada wali mesti orang yang adil dan tak boleh orang yang fasik. Apa nak adil? Tuan-tuan buka lah mazhab Syafi'i mana-mana pun. Buku mazhab Syafi'i kan. Tuan-tuan boleh tengoklah fiqh manhaji antara buku mazhab Syafi'i yang terbaiklah dalam pasaran hari ni, yang menghimpunkan pendapat-pendapat yang paling the best dan paling latest dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Hakim yang terjemahkan fiqh manhaji tu. Fiqh manhaji namanya. 3 orang yang karang buku tu. Syekh Ali Syarbaji, Mustafa Al-Khain dengan Mustafa Dib Al-Bura. Mustafa Sa'id Al-Khain dan Mustafa Dib Al-Bura. Kira buku tok lah mazhab Syafi'i. Majlis Surah banyak belajar buku tu. Cuba tengok syarat wali apa? Nombor 1. Nombor 1 Islam lah. Tapi di kalangan syarat-syarat itu dia mesti ada. Wali mesti adil. Tidak fasik. Tahu mana adil apa? Adil ni bukan macam pemerintah yang adil. Bukan begitu. Adil-adil dalam syarak ni, khusus dalam fiqh lah ya, merujuk kepada seorang mukmin yang sempurna imannya dan amalnya. Ya. Tuan-tuan tak mari semayang berjemaah 5 waktu sehari semalam melainkan dengan keuzuran. Tak adil dah. Tak adil tuan. Tu tak kira lagi hak duduk lepok kedai kopi macam saya sendiri lah. Ya tak? Tapi kita lepok-lepok pun time azan kita pergi masjid surau. Kita stok lalu, tak duduk kedai waktu azan tu. Tapi kalau waktu azan duduk surau lagi, duduk sembel lagi, tak adil tu. Saya bagi tahu tuan-tuan, personally, kalau hak muktamad dan standard mazhab Syafi'i ni diaplikasikan, diambil untuk dijadikan amalan, saya boleh kata tak ada siapa boleh jadi wali hari ni. Termasuk juru nikah sendiri tak boleh jadi wali. Juru nikah. Siapa juru nikah sini? Imam nombor 2 masjid kalau mana baru. Adil sangat ke dia? Habis tu,
kita dah ambil pendapat kedua dalam mazhab yang tidak kuat. Itulah, ataupun yang tak diangkat sebagai hok nombor 1 lah. Wali boleh di kalangan orang-orang fasik. Saya sendiri tak kata saya adil. Adil ni maksud mukmin yang sempurna. Saya sendiri tak adil. Saya ni kalau ikut standard mazhab Syafi'i tak jadi wali, tuan. Bagi anak saya. Kalau saya tak adil, tuan lagi tak adil. Tak? Ingat nikah yang ada tu adil sangat ke? Kalau ikut spek mazhab Syafi'i lah. Tapi kita ambil pendapat yang kedua, di mana wali boleh saja di kalangan orang-orang yang tidak adil, termasuk fasik bahkan. Jadi duk kisah apa kak? Aku terima nikahnya, aku terima tak sah. Sedangkan wali-wali yang ada, termasuk junikah yang ada pada hari ni, yang dilantik oleh sultan bahkan. Sultan lah, lantik ke certified lah tu, tauliah lah tu. Tapi kalau kita kaji ikut mazhab Syafi'i, ya, dia mesti adil. Kalau tak adil, tak sah wali tu. Alah, setakat aku terima nikahnya pun nak kecoh. Patut wali dan jurunikah tu sendiri dipertikaikan. Adakah dia adil? Adakah dia tidak fasik? Kalau dia adil dan tidak fasik, sah nikah. Kalau dia tidak adil, of course lah, kalau dia fasik, tidak sah nikah. Itu lebih berat nak dibandingkan dengan lafaz kata aku terima nikahnya, aku terima nikah. Kita duduk fokus tu, betul tak? Tapi saya itu tak jawab pun, saya follow belakang aja. Tapi Allah kata, isu kecil aja. Dan saya lebih cenderung dalam bab ni kepada isu berpuak-puak sebenarnya. Puak tu salah sikit lah, jaga. Tapi kalau puak kita sendiri, tak apa, salah banyak pun tak apa, ya tak? Dia lebih kepada isu puak-puak je tu. Isyad ke? Oh, baru nak mengajar, isyad dah. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, agama Allah ni agama terbaik. Dalam banyak aspek. Qardawi tuan-tuan, dia karang banyak buku. Khasaisuddin Al-Islami, the major principle of Islamic religion, ciri-ciri utama Islam. Ada 7 kesemuanya. Antaranya asyumuliyah. Islam ni dia menyeluruh. Mana ada agama ajar belaka pada kita? Tak ada. Islam dia ajar belaka. Kita dengan Tuhan, kerohanian, ibadat dia ajar one by one. Bukan dia suruh saja. Dia turunkan tata cara melakukannya, diikuti dengan contoh dia sekali. Siapa? Rasulullah. Rasulullah selama dia jadi Nabi, dia jadi imam at the same time. Dan di masjid Nabi tak ada imam 1, tak ada imam 2, tak ada imam 3. Tak ada imam 4, tak ada imam 5. He was the only imam. Tapi tak pernah berlaku baginda miss sembahyang berjemaah sebagai imam. 2-3 kali saja berlaku, itu pun kerana baginda lewat balik ke masjid untuk menaikkan solat berjemaah kerana menyelesaikan isu-isu perbalahan yang timbul di kalangan Muhajirin dan Ansar, kabilah-kabilah yang ada tu, bergaduh, jalan lambat sikit. Tapi waktu lain baginda ada. Begitu juga ketika baginda keluar untuk bermusafir, berperang dan seumpamanya. Of course lah, tidak ada di Madinah. Tapi lain pada tu baginda ada. Tak miss tuan-tuan. Ya tak? Kita masjid surah ni ada imam 1, ada imam 2, ada imam 3. Tu pun ada kes lagi, imam tak ada. Kadang nazir atau pengusi sembunyi di belakang. Orang tanya, Ji, apa tak hari ni? Imam tak ada hari ni. Masjid kita lah. Saya dulu kan tiba-tiba nazir situ. Ya tak? Ya. Dan sepatut tidak berlaku. Ya. Pasal imam-imam ni dibayar, ya, ada allowance tertentu. Tapi kalau surau kita tak apalah. Ada allowance ke? Tak ada kan. Volunteer aja. Surau ni banyak volunteer. Siapa ada dia ke hadapan. Tapi selalu kena pengerusi ya. Ya tak? Saya dulu masa jadi pengurusi surau pasal 4 macam tu juga. Saya banyak naik jadi imam pun waktu saya ada lah. Siang lah terutamanya, malam saya banyak keluar kan. Tak apalah kan. Tapi kalau masjid ada allowance. Lepas tu ada ramai pula imam. Buatlah tugas dengan baik. Ikut jadual. Dan kalau kita tak mampu untuk isi jadual tu, kita pastikan orang yang ganti kita tu dapat isi ganti kita tu. Jangan miss pula. Ya. Dan kalau perlu kita bagi sebahagian allowance kita kepadanya kerana menggantikan kita, kena bagi. Oh, takat bagi air liur, time dia ada, time dia tak ada, dia tak ada. Padahal dia kena ganti kita, bagilah duit kat dia sikit. Allowance awak balik kampung seminggu, 2 minggu tu. Ya tak? Baik. Munakahat sama juga. Ada tata caranya. Everything telah dinyatakan dan diajar satu persatu. Muamalat, dan sudut kehartaan sama juga tuan. Saya banyak surau masjid saya ajar muamalat.
Sini saja muamalah, ikhwan, masjid kurang. Ha? Sama juga. Dan muamalah ada banyak bab. Ada 9 bab yang besar sekurang-kurangnya. Ya. Memanglah sebagainya ada hubung kait dengan perbankan dan kewangan Islam. Hatta saya di Masjid Meru pun sahaja muamalah khusus kontrak-kontrak diamalkan di perbankan dan kewangan Islam. Ya. Kalau ikutkan saya tak nak ajar subjek tu. Kerana bagi saya perbankan ni hanya satu bidang yang kecil lah daripada bidang muamalah yang ada. Muamalah Islam lebih luas. Dan banyak perkara yang perlu kita tahu, amalkan, dan banyak perkara yang perlu kita elakkan dalam konteks kita bermasyarakat ni sendiri. Ya tak? Hutang sesama kita, ya. Banyak orang mati ada hutang. Tak selesai, tak boleh. Dan sebagai imam dengan Bilal pun ada juga. Saya ada satu surau tu, Bilal berhutang dengan imam. Imam minta saya jadi orang tengah. Usah kata orang lain, bilang email pun balas juga cara kau hutang, ya tak? Ya. Di satu masjid tuan, imam bergaduh dengan imam. Isu kecil je. Imam ni bila dia sami Allahu liman hamidah, tangan dia goyang, dia tak tetap sami Allahu liman hamidah, patut tangan duduk tepi lah. Dia pergi hayun, sami Allahu liman hamidah. Dia hayun ke belakang, dia hayun ke depan, baru dia letak. Jadi member ni duk kira 3 kali lah. Sami Allah sekali, liman hamidah 2 kali tu orang bawah. Gerak pula sekali 3 kali. Oh, dia kata batal. Jadi kecoh juga. Dia pengadu dengan saya ngajar di surau tu. Ya. Oh, tak kira gitu mau lalu. Saya ngajar fiqh ibadat tak kira gitu mau lalu. Siapa kata batal tu? Tak ayun tangan selepas takbir tu ihram. Oh, dia kata lebih 3 kali sebab satu tangan 1 kali. Kalau 2 tangan dah kira 2 kali. Siapa ajar awak begitu? Dia tanya ustaz lain dia. Oh, pelik dia kata. Tak ada batal-batal Tapi tangan tu janganlah banyak bergerak seumpama itu. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Yang duk hayun tu pasal apa? Bukan hayun banyak sangat pun. Lebih sikit ke belakang ke depan. Nak kira kita mau lalu ya tak? Ada surau imam stop. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam stop situ. Makmum tak selesa. Cakap kot saya, ustaz. Imam kita ni baca Quran salah lah. Pasal apa salah? Ingat salah baris ke apa? Dok siratal ladzina an'amta alaihim, hak saya tahu, hak banyak ustaz duk bagi tahu. Kena teruskan ni imam pergi berhenti situ. Dok leh ustaz ke? Boleh aja. Tapi afdal kita jangan stop lah. Tapi imam ni kadang-kadang nafas dia pendek. Biarlah, tak apa je. Boleh aja. Kalau awak banyak komplain sangat, awak lah nak jadi imam. Cakap benda kecil-kecil macam tu. Tapi kita kata yang afdalnya begitu. Ya? Awak. Jinayat. Sama juga tuan. Ya? Walaupun dalam banyak hal, kita tidak menggunakan pakai sistem jinayat yang ada. Tapi tak apalah, kita guna saja peruntukan-peruntukan yang ada dalam undang-undang untuk kita kuasakan yang mana perlu. Ya tak? Macam kes baru-baru ni pun pasal undang-undang, ya, apa undang-undang apa hari tu yang duk ni kan, yang kata kena batal lah apa lah kan. Lawan hukum Allah. Relax dulu. Ya. Enactment yang dibuat hari tu, dia bukan hukum Allah. Dia hanya ijtihad. Hanya pendapat. Hanya consensus di kalangan panel-panel dilantik untuk buat draft. Kemudian dijadikan enactment. Ya. Tapi kalau kita pergi one by one, undang-undang tu, dia bukan yang ada dalam jenayah Islam. Ya tak? Minuman yang memabukkan, penjara 6 bulan. Mana ada? Ya tak? Itu ijtihad. Dia dalam slot takzir. Jadi boleh saja dikritik, boleh saja diperbetulkan, disaring, hatta ditukar daripada satu masa pada satu masa yang lain. Isu puak ni liberal, puak ni bukan liberal, mungkin isu yang lain lah. Tapi kita tengok dari sudut aspek, ya, undang-undang yang digariskan itu, bahkan dienakmenkan tu, dia bukan direct diambil daripada hukum jenayah Islam. Saya mengajar jenayah Islam di universiti dan saya pun ajar di sebahagian surau. Masjid tak ajar lah, tapi surau saya ajar. Ni dekat ni surau Ar-Razi ni saya ajar fiqh jenayah tu.
Ya. Jadi kita tahulah mana satu hukum yang betul-betul diambil daripada hukum syarak, especially yang ada dalam warta jenayah Islam yang ada dalam kitab-kitab fiqh ada, yang berasal pada Quran dan hadis Nabi, dan mana satukah yang dibuat berdasar pada ijtihad masing-masing. Jadi jangan lorak kata, oh ini langgar hukum Allah lah apa, relax dulu. Tapi kalau kita kata begitu, orang kata kita sokong liberal pula. Dia tak sokong mana-mana, tapi kita bercakap berdasar pada fakta yang ada. Okey, jadi tak ada habis ke ayat ni walaupun dia pendek. Tapi nak cerita semua aspek kehidupan dinyatakan. Dan Qardawi kata, satu aspek syumuliah, keseluruhan, menyeluruhlah agama Islam ni. Ya. Dan ada lagi 5-6 aspek yang lain. Pasal ada 7 sekurang-kurang. Dia hurai one by one. Amat menarik sekali. Ya. InsyaAllah. Ada soalan nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tak ada? Ya. Bismillah. Orang tua mana tu? Orang tua kita, mak bapak kita? Maksudnya bila kita nak sedekah, kepada siapa lebih diutamakan macam tu? Okey, dia sedekah ni tuan-tuan, memang dia ada satu bab yang khas dalam muamalat. Kerana muamalat ni dia ada 2. Satu muamalat yang bersifat keuntungan, profit oriented dia panggil. Ya. Atau juga disebut sebagai muamalah komersial. Muamalah yang menghasilkan wang. Dan untuk dikembangkan harta dalam konteks keduniaan lah. Jual beli umpamanya, mana ada orang jual beli nak rugi, orang nak untung, bahkan orang duk buat perniagaan hari ni bahasa pada jual beli, trading and sales, sewa menyewa pun sama juga. Mana ada orang bagi sewa tak payah bayar, duk free aja, tak. Itu satu bentuk perniagaan. Labur-melabur, investment, itu satu bentuk perniagaan. Ya. Satu lagi dipanggil muamalat yang berasaskan kebajikan. Dalam konteks hari ni kita panggil social muamalat. Ya. Muamalat sosial. Charity muamalat atau nama-nama yang lain. Jadi dalam charity muamalat atau social muamalat, muamalat yang berasal pada tabarru'an, ya, unsur-unsur kebajikan seumpama ini, salah satunya itulah sedekah. Ada lagi hal lain, hadiah, hibah, sama juga. Infak. Tapi sedekah tu memang adalah dibahaskan. Apa maksud sedekah? Sedekah ni tuan-tuan, kita beri, kita tak harap apa-apa imbalan. Betul-betul kita nak pahala daripada Allah. Ya. Dia berbeza dengan komersial tadi, di mana komersial melibatkan pertukaran. Aku bagi barang, kau bagi duit, jual beli. Aku bagi barang, kau guna, kau bayar duit, sewa menyewa. Ya tak? Aku bagi duit, kau usahakan, dapat profit, kita share sama-sama. Itu investment, mudharabah, muqaradah atau seumpama. Hak ni dia hanya melibatkan pemberian satu pihak. Dia bukan pertukaran. Sedekah, hadiah, hibah, infak. Dia bagi satu pihak kan. Kita bagi, Allah Ta'ala saja yang membalas kepada kita. Memang digalakkan dalam syarak. Ada banyak ayat Quran. Dalam Al-Baqarah ada banyak ayat. Ya. 241, 265, 245, 261, 262. Banyak ayat saya tengok. Dan memang sebagian ayat tu saya hafal lah untuk kita kaitkan dengan galakan untuk kita mulakan wang kita kepada orang lain. Dalam konteks sedekah lah. Cuma ulama dia beza. Kalau kita bagi pada fakir miskin, bagi pada orang yang berhajat, atau apa-apa yang melibatkan masalihil muslimin di masjid dan surau, dia panggil sedekah. Kalau kita bagi kepada kawan-kawan, jiran tetangga, sahabat handai, ya, dia sebut sebagai hadiah. Dan kalau kita bagi kepada anak beranak yang terdekat dan sanak saudara, dia sebut sebagai hibah. Dia beza-bezakan begitu. Ya, tapi semua dalam konteks pemberian. Dan dia satu pihak. Tak melibatkan pertukaran. Kerana mengharapkan pahala di sisi Allah. Dalam konteks pemberian satu pihak ni, ya tak? Sedekahlah terutamanya macam Haji cakap tu. Kepada siapa keutamaannya? Kita diingat sedekah ni hanya kepada waktu lah fakir miskin, berada di masjid, surau, ya. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita nak beri sedekah ni, dari sudut keutamaan dia ialah kepada menurut majoriti para ulama lah,
saudara mara kita yang terdekat. Nombor satu, mak bapak kita. Dan Allah Ta'ala pun ajar dalam Quran. Wa ma anfaqt. Macam mana ayat tu? Yas'alunaka maza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin. Falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Majoriti para ulama kata, bila kita nak bersedekah, nak infak, nak bagi pemberian-pemberian seumpama ini, keutamaan kita atau yang paling digalakkan sekali ialah kaum keluarga kita. Macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni lah. Apa mereka bertanya kepada kamu tentang infak, maka Allah Ta'ala ajar Muhammad mu kata begini, infak wa ma anfaqtum min khairin falil walidain, bagi mak bapak dulu, wal aqrabin, bagi dekat sanak saudara dulu, wal yatama, baru bagi kepada anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Itu dia punya turutan dia. Jadi keutamaan dia, mak bapak betul lah tu, Haji cakap mak bapak, bagi mak bapak dulu. Tapi kalau mak bapak kita dah kaya, boleh jadi kita bagilah pada orang lain yang lebih memerlukan. Tapi dia punya sequence tu ataupun hierarki dia, mak bapak dulu lah. Saya personally pun dapat gaji, saya bagi mak bapak saya dulu. Memang mak bapak ni perlu diutamakan. Teman-teman mak bapak ni memang kita juga yang menanggung nafkah mereka, seumpama nafkah anak dan isteri. Atau kalau kita belajar dalam bab munakahat, dalam bab nafkah, nafkah kita nombor satu siapa? Isteri kita. Nombor dua, anak-anak kita. Nombor tiga, mak bapak kita. Jadi mak bapak kita tanggungjawab kita bagi nafkah sebenarnya. Kalau mereka ni memerlukan nafkah, tapi kalau mereka dah kaya, tak wajib kita bagi. Tapi digalakkan. Tapi kalau mereka miskin, wajib kita bagilah. Hatta kalau kita lihat Rasulullah SAW sendiri pun, isteri dia nama Maimunah. Umpama diriwayatkan Sahih Bukhari, tak silap saya. Tapi hadis ni very famous, man. Dia ada hamba, dia merdekakan hamba dia. Lepas tu Nabi tegur dia. Nabi kata, ama lau a'taiti akhwalaki kana khairan laki. Nabi kata, kenapa tidak kamu beri hamba itu kepada bapak-bapak saudaramu? Kerana bapak saudara dia ada yang memerlukan. Nescaya ia lebih baik bagi kamu. Dia bebaskan hamba tu. Patut Nabi kata, bagilah kat bapak saudaramu. Kerana hamba dalam konteks dulu ialah harta. Memang ulama menggalakkan kita bagi pada sana. Itu keutamaan dia lah. Kemudian kita bagilah pada yang lain. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, kalau kita bagi pada fakir miskin, itu sedekah. Al-i'ta' lil masakin sedekah. Walidil qurba sadaqatun wasilah. Tapi kalau kita beri kepada sanak saudara kita, kita dapat dua. Kita dapat sedekah dan kita dapat hubungan baik. Silah ni makna hubungan baik. Cerita dia gitulah. Jadi Haji tanya pendek aja, saya jawab bukan banyak. Tapi nak cerita gitu Haji, keutamaan dia macam tu. Kalau kita ada mak bapak yang memerlukan, bagi mereka dulu. Ada adik-beradik yang memerlukan, bagi adik-beradik dulu. Ada orang dia bagi zakat pada adik-beradik dia. Lepas tu ada orang tegur, kata tak boleh bagi adik-beradik. Dia tanya saya kata siapa kata tak boleh? Boleh. Malah digalakkan dalam syarak, dalam hierarki pemberian tu, anak beranak termasuk adik-beradik juga didahulukan. Mana kalau mereka ada yang di kalangan yang memerlukan, kita bagi mereka. Adik-beradik sanak saudara kita dulu lah. Mungkin kita ada sepupu sepapat, bagi. Lain pada itu kita bagilah pada yang lain. Kalau ada jiran, iya juga. Saya pernah bagi zakat saya pada jiran saya. Tak banyaklah masa itu, saya bagi setahun, saya keluarkan dalam 4 tu lebih saya bagi dia. Masa saya duduk flat pasal 4. Jiran saya pernah bagilah. Kerana dia amat memerlukan. Dia menyewa di situ. Boleh jiran. Walaupun jiran ni bukan sanak saudara, tapi dalam konteks orang dekat dengan kita. Lagi dekat kita bagi, lagi bagus. Kemudian kita berilah. Cerita dia gitulah kalau dari sudut keutamaan. Tapi boleh bagilah ke siapa-siapa pun. InsyaAllah ta'ala. Itulah. Okey. Aku Dukran Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.